Okay, last video hari tu saya dah share berkenaan dengan apa itu riba dan kemudian jenis-jenisnya. So hari ni saya just nak share berkenaan dengan proses pengharaman riba ni. Yang mana proses pengharaman riba ni kalau ikutkan dia hampir sama dengan proses pengharaman minum arak. Okey, untuk proses pengharaman riba, tahap pertama Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan ayat Al-Quran iaitu daripada surah Ar-Rum ayat 39. Dalam ayat surah Rum 39 ni Allah menjelaskan bahawa Allah tidak suka kepada orang yang memakan riba, tapi Allah suka kepada mereka yang memberi zakat ataupun membayar zakat. Orang yang membayar zakat tu akan dapat pahala, manakala orang yang memakan riba tu mendapat dosa. Cuma pada penurunan ayat surah Ar-Rum 39 ni Allah SWT tidak menyatakan lagi pengharaman secara jelas. Cuma perbuatan riba itu tercela. Itu proses yang pertama dalam proses pengharaman riba. Yang kedua iaitu turunnya ayat daripada surah An-Nisa ayat 160 hingga 161 yang mana Allah mencela dan juga mengkeji perbuatan orang Yahudi yang mengamalkan riba. Yang mana sebenarnya ketika itu ajaran orang-orang Yahudi juga sebenarnya mengharamkan riba, tapi mereka mengamalkan amalan riba itulah. Itu proses ayat yang kedua, itu tahap yang kedua, surah An-Nisa ayat 160 hingga 161. Seterusnya proses yang ketiga. Ketika ini proses yang ketiga ni Allah SWT telah menurunkan ayat pada surah Al-Imran 130 yang mana ayat ni dah mula memberi isyarat bahawa pengharaman pada riba tu. Ayat dia pun dah boleh nampak dan kita boleh tafsirkan bahawa sebenarnya riba ini haram. Iaitu wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba. Ayat 130 ni Allah dah mula bagi isyarat bahawa riba itu haram. Cuma Allah tak jelaskan lagi, tegaskan lagi. Dalam ayat tersebut mengatakan bahawa riba itu haram. Dan proses yang terakhir iaitu Al-Baqarah 275, walallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Sebenarnya untuk mengatasi masalah riba Allah dah bagi jawapan iaitu dengan jual beli.